Hi, it's Jonathan Cotton with the Good Feet Store, and I've shared before how I love an organization called TAPS, Tragedy Assistance Program for Survivors. Recently, we invited some TAPS family members who had lost a military loved one to have dinner with us. As we listened to their stories, I was reminded again of how the loss of a military loved one is such a devastating experience. Not only is the loved one gone, but often they lose their military community, and sometimes an entire lifestyle. My heart was sad over their grief, yet my spirit was inspired by their courage. Then, to top it off, I was amazed at their graciousness as they thanked us for just listening. At the Good Feet Store, we love helping you get out of pain and back into the life you love, and we love supporting the work of TAPS. Come in today for your free fitting and test walk and ask any of our team members why TAPS is an organization that every American can support. Visit goodfeet.com for the location nearest you. Salam sejahtera, anda semua nonton cerita di Sebalik Berita. Ya, hari ini 15 September 2021, lebih kuranglah dalam 7 ataupun 8 jam lagi kita akan memasuki 16 September, yang mana seperti biasa Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun, yang mana untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh sama, iaitu pada setiap tahun bermulanya pada tahun 1963. Kalau nak tahu tentang latar belakang sambutan Hari Malaysia, saya tunjukkan di iPad saya pada ketika ini. Ini adalah perkongsian infografik oleh Jabatan Perdana Menteri yang memperihalkan dan juga mempericikan berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan Hari Malaysia yang disambut pada 16 September, yang mana ia antara lain menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini disebut sebagai Sabah, Sarawak dan juga Singapura bagi membentuk Malaysia secara keseluruhannya. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan di Putera Negeri, walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukanlah merupakan cuti am di Sarawak dan juga semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010 Hari Malaysia juga merupakan cuti am di seluruh ataupun di semua negeri di Malaysia. Baik, untuk hari ini dan juga untuk waktu ini, cerita di Sebalik Berita kita ingin memberi tumpuan kepada Hari Malaysia tahun 2021, yang mana kalau diikutkan gilirannya tahun ini akan disambut ataupun program sambutannya akan dilangsungkan di Sabah, yang mana kami difahamkan akan diraikan dalam satu skala kecil selain pada mengambil kira SOP COVID-19, dan difahamkan juga walaupun berskala kecil, sambutan yang diadakan difahamkan akan dianjurkan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, antara lain juga mahu membangkitkan semangat memperingati Hari Penubuhan Malaysia. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan wakil wartawan Esru Awani Sabah ataupun wartawan Awani Borneo yang membuat liputan sepanjang minggu ini dan juga hari esok, Eleanor Michelle Patrick. Eleanor, mungkin boleh dikongsikan pada hari dan juga pada waktu ini, menjelang beberapa jam lagi sambutan untuk program Hari Malaysia tahun 2021. Sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak penganjur pada waktu ini? Baik, terima kasih Fauzi di Kuala Lumpur. Dan apa yang saya boleh kongsikan di sini berdasarkan pemantauan dan tinjauan yang saya lakukan di sekitar Sabah International Convention Centre SICC sebentar tadi, sebenarnya persiapan sekarang berjalan dengan lancar, dan walaupun sambutan yang diadakan secara langsung ini, namun ia diadakan dalam skala yang kecil bagi mematuhi kepada SOP yang telah ditetapkan. Dan saya juga berkesempatan untuk berbual bersama dengan wakil LKNS Encik Sufian Wang selaku pengurus bahagian persembahan dan artistik sempena sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung pada malam esok. Menurut beliau, persiapan setakat ini adalah berjalan dengan lancar dan boleh dikatakan sudah hampir lebih 80% progres persiapan. Namun pihak mereka akan mengadakan rehearsal ataupun full run dari masa ke semasa bagi memastikan mana-mana elemen yang boleh ditambah baik dibuat demikian bagi memastikan kelancaran majlis yang akan berjalan pada malam esok.
Eleanor, kami saya nak tanyakan tentang program hari esok difahamkan akan bermula pada jam 8 malam dan antara yang akan menghadiri program tersebut adalah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Selain daripada Perdana Menteri, siapa lagi tetamu-tetamu yang akan hadir pada program sambutan Hari Malaysia 2021? Kita tahu skalanya kecil untuk program secara fizikal yang dilakukan pada kali ini, tetapi siapa lagi tetamu-tetamu yang dijangka akan hadir pada program esok, dan mungkin boleh diceritakan sedikit susunan tentatif program untuk hari sambutan Hari Malaysia 2021 esok. Baik, berdasarkan apa yang saya telah dapatkan maklumat sebentar tadi, tentatif yang disediakan itu majlis akan bermula pada jam 8 malam esok dan ia akan dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti ataupun persembahan-persembahan yang menampilkan semangat patriotisme serta juga bukan saja memberi fokus kepada tokoh-tokoh pejuang penubuhan Hari Malaysia, tetapi juga bagi frontliners ataupun atlet-atlet yang sejak kebelakangan ini banyak mengharumkan nama negara kita. Dan berbalik kepada tetamu-tetamu yang akan hadir, seperti yang saya dimaklumkan, antara yang akan hadir pada malam esok adalah Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin, di samping Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, dan beberapa lagi pemimpin-pemimpin tempatan yang akan hadir. Namun pada masa yang sama, SOP tetap akan dipatuhi dengan ketat. Eleanor, mungkin boleh dikongsikan SOP yang apa SOP yang perlu dipatuhi oleh mereka yang hadir ataupun yang terlibat dalam program esok, dan khususnya bagi pengamal media, juru kamera dan juga wartawan yang terlibat dalam membuat liputan untuk program esok bermula 8 malam. Apa SOP-SOP yang perlu dipatuhi? Adakah perlu untuk wartawan dan juga juru kamera yang hadir membuat liputan perlu contohnya lah kena buat swab test beberapa hari sebelum event ataupun sebelum majlis acara bermula, ataupun apa SOP, ada SOP yang tertentu ataupun khusus yang ditetapkan oleh pihak penganjur untuk membuat liputan esok? Okey, dari segi SOP yang perlu dipatuhi, apa yang saya dimaklumkan, hanya pengamal media rasmi sahaja yang akan dibenarkan masuk ke dalam dewan bagi membuat liputan secara langsung pada malam esok. Namun bagi pengamal-pengamal media seperti kami juga akan terus berada di perkarangan SICC untuk mendapatkan perkembangan yang terkini mengenai sambutan Hari Malaysia. Kami, seperti apa yang saya lihat dalam tinjauan sebentar tadi, pihak penganjur ada menyediakan skrin besar di bahagian luar di mana kami boleh mengikuti rapatlah acara-acara yang berlangsung pada malam esok. Jika saya boleh kongsikan SOP yang diamalkan sebelum majlis, pihak pengamal media ataupun mana-mana individu yang terlibat secara langsung dalam persediaan sambutan Hari Malaysia ini, mereka ada disediakan hari untuk membuat ujian saringan artikel COVID-19 sebelum majlis ini berlangsung. Dan selain daripada itu, apa yang saya boleh kongsikan di sini berdasarkan tinjauan yang saya lakukan juga adalah di dalam dewan, pihak penganjur ada menyediakan kerusi-kerusi bagi tetamu-tetamu yang bakal hadir. Dan jika boleh dianggarkan, mungkin dalam 300 hingga 400 kerusi yang diatur, disusun secara rapi mengikut penjarakan sosial, iaitu sebanyak 1 meter, sejauh 1 meter, antara satu sama lain bagi memastikan SOP dan penjarakan sosial sentiasa terjaga sepanjang majlis pada malam esok. Dan selain daripada itu, mereka juga akan mengadakan pemeriksaan suhu, memastikan semua tetamu yang hadir sentiasa menggunakan pelitup muka sepanjang majlis yang akan berjalan malam esok.
Okey, baik. Terima kasih kepada Eliano Michelle Patrick. Eliano adalah wartawan Awani Bono yang mana berkongsi sedikit liputan yang beliau lakukan. Hari ini adalah hari terakhir sebelumnya esok. Esok adalah program ataupun sambutan Hari Malaysia 2021 yang akan dianjurkan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Seperti yang Eliano katakan, walaupun tidak diberi kesempatan lah untuk berada dalam Dewan SICC itu, tetapi Eliano akan berada di kawasan berhampiran untuk membawakan sedikit sebanyak laporan langsung berkaitan dengan sambutan Hari Malaysia 2021 khususnya yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Baik, cerita berat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Whether you're shopping for kids' shoes, work boots, sneakers for yourself, or anything in between, Super Shoes has you covered with the brands you love at affordable prices you can't pass up. With brands like Skechers, New Balance, Crocs, or favorite work brands like Carhartt, Timberland, and Carolina. You can't go wrong finding an affordable pair that's soon to become your go-to. Shop in-store or online at supershoes.com. Use promo code SUPER at checkout to save 15%.